A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Innaka antal azizul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Summa amma ba'd. Sidang penonton yang dikasihi lagi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama sekali marilah kita semua memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayah serta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka alhamdulillah kita masih lagi dapat menjalankan ibadah kita di dalam bulan Ramadan al-Mubarak, bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang dilipat gandakan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita semua dapat menjadi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah puasa sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum daripada kamu. Moga-moga kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin muslimat, sidang penonton yang dikasihi lagi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana sahaja kita berada di dalam bulan Ramadan al-Mubarak, antara persoalan yang timbul di benak fikiran kita adalah berkaitan dengan satu lagi ibadah maka diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah tersebut adalah ibadah membayar zakat fitrah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita bila mana sahaja kita dapat berada di dalam bulan Ramadan dan bila mana kita dapat menyempurnakan ibadah berpuasa selama 30 hari, maka seterusnya antara perkara yang wajib juga kita buat, wajib juga kita laksanakan ialah membayar zakat fitrah. Jadi zakat ni adalah merupakan salah satu daripada rukun Islam. Dan zakat, para ulama membahagikan zakat ini kepada dua bahagian. Pertama sekali iaitu zakatul mal, yang bermaksud zakat harta. Dan yang keduanya ialah zakatul abdan, iaitu zakat tubuh badan, yang mana inilah yang dipanggil sebagai zakat fitrah. Baik. Jadi sebelum daripada saya membicarakan berkaitan dengan zakat fitrah secara khusus, suka untuk saya sebut di sini apakah hikmah dan faedah daripada ibadah zakat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Pertama sekali, zakat ni dia banyak hikmah dan faedahnya. Antaranya ialah pertama sekali, amalan berzakat ni dia boleh membiasakan diri kita supaya bersifat pemurah. Supaya bersifat pemurah, supaya bersifat kasihan belas kepada orang lain. Dan ini ada mengait dengan ibadah puasa itu sendiri, di mana puasa itu mengajar kita untuk kita menyelami perasaan ataupun apa yang dirasai oleh
golongan fakir miskin, golongan yang tidak mempunyai makanan, golongan yang berada dalam kesusahan dan sebagainya. Maka di dalam ibadat zakat ni Allah Subhanahu Wa Taala nak ajar kita supaya kita ni menjadi seorang yang pemurah, menjadi seorang yang hatinya lembut dan dapat membantu orang lain. Dan juga mengajar kita ni supaya dapat berkorban semata-mata untuk membantu orang lain. Kerana erti kehidupan itu adalah memberi. Sebanyak mana kita dapat memberi kepada orang lain, maka semakin berertilah kehidupan kita. Dan amalan zakat ni juga dia boleh membuang sifat kedekut dalam hati kita. Kerana sifat kedekut ni adalah merupakan satu sifat yang boleh dikatakan ada pada seluruh manusia. Dan sifat ni sekiranya kita tidak buang dia, kita tidak kikis daripada hati, maka akhirnya dia akan menyebabkan manusia tidak dapat hidup dalam keadaan aman, kerana mereka yang mempunyai harta tetap dalam keadaan mementingkan diri sendiri, manakala mereka yang susah tidak mendapat bantuan, tidak mendapat pertolongan daripada orang lain. Tapi kehidupan manusia ni Allah Ta'ala buat saling tumpang menumpang. Orang kaya pun dia menumpang usaha keringat daripada orang miskin, manakala orang miskin juga dia menumpang harta daripada orang kaya. Maka dengan sedikit sebanyak, dengan ibadah zakat ni dia membina suatu hubungan masyarakat yang baik dan menyuburkan sifat ingin membantu dan prihatin kepada orang lain. Begitu juga ibadat zakat ni sebenarnya dia boleh menyebabkan harta seseorang itu bertambah, bukan semakin berkurang. Sebagaimana disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min malin." Yang bermaksud zakat itu tidak mengurangi harta. Semakin banyak kita membayar zakat, maka harta kita akan semakin bertambah. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bernombor hadis 2588. Hadis yang ke-2588. Jadi ada persoalan, bagaimanakah dikatakan zakat itu dapat menambahkan harta? Jadi jawapannya, Allah Subhanahu Wa Taala akan menjauhkan harta seseorang yang membayar zakat itu daripada perkara-perkara yang memudaratkan, dan dapat memelihara harta mereka daripada gangguan manusia. Ini adalah salah satu bentuk barakah daripada orang yang membayar zakat. Dan zakat itu sendiri pun adalah bermaksud an-namu, bermaksud bertambah, bermaksud tazkiyah, menyucikan harta itu daripada unsur-unsur yang tidak baik. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala akan menunjukkan jalan kepada mereka yang membayarkan zakat, bagaimana cara untuk memanfaatkan dan mengembangkan harta tersebut. Inilah antara perkara yang kita tidak nampak. Kerana mereka yang membayar zakat itu, Allah Subhanahu Wa Taala akan kembangkan harta dia. Allah Subhanahu Wa Taala akan beri keberkatan kepada harta dia. Kehidupan dia tenang. Walaupun dia sibuk dengan urusan mencari harta, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ketenangan di dalam hati dia. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran pahala yang besar kerana dia mengeluarkan harta semata-mata untuk mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya, ibadat zakat ni dia boleh menguatkan hubungan persaudaraan dan kasih sayang antara sesama umat Islam. Sebagaimana disebut sebelum ni lah. Jadi apabila wujud kesedaran membayar zakat di dalam masyarakat, setiap orang Islam mampu menunaikan kewajipan mengeluarkan zakat kepada pihak yang berhak menerimanya, dan akan tererat jalinan kasih sayang sesama umat Islam, di mana masing-masing akan menyuburkan sifat isar, sifat mementingkan orang lain berbanding diri sendiri, dan inilah
antara sikap yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut antara sifat orang-orang beriman itu ialah wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, iaitu mereka yang lebih mementingkan orang lain berbanding diri mereka sendiri sekalipun mereka berada di dalam kesusahan. Jadi muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 103, "Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang kewajipan ataupun pensyariatan ibadah zakat. Di mana maksud ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebut ambillah sebahagian dari harta mereka menjadi sedekah. Sedekah ini ditafsirkan oleh para ulama iaitu zakat. Supaya dengan membayar zakat itu engkau membersihkan mereka daripada dosa dan menyucikan mereka daripada akhlak yang buruk. Jadi ini antara manfaat zakat. Kita ingin membersihkan harta kita kerana mungkin ketika mana kita mencari harta tersebut ada perkara-perkara yang kita tersalah cakap, tersalah buat, dan mungkin ada sumber-sumber yang tidak baik bercampur dengan harta kita. Maka antara cara untuk kita membersihkan harta kita adalah dengan cara kita membayar zakat. Dan begitu juga dalam masa yang sama kita dapat membersihkan hati kita daripada akhlak yang keji. Baik. Seterusnya kita tengok pula secara khususnya kepada ibadah zakat fitrah. Jadi zakat fitrah ni disebut di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi warrafsi wa tu'matan lil masakin. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Ibnu Abbas meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah sebagai suatu pembersihan kepada orang-orang yang berpuasa daripada kelalaian, daripada percakapan yang tidak baik, dan sebagai suatu sumber makanan ataupun pemberian kepada orang-orang miskin. Jadi jelas di dalam hadis ini Nabi SAW sebut bahawa zakat fitrah ni adalah merupakan satu pembersihan kepada mereka yang berpuasa. Kerana kita tahu semasa kita berpuasa ada perkara-perkara yang kita mungkin tidak sengaja buat, sama ada kita melihat perkara yang tidak elok ataupun berkata perkara yang tidak elok. Maka antara cara untuk kita membersihkan puasa kita daripada perkara-perkara yang tidak baik ini adalah dengan kita membayar zakat fitrah. Begitu juga dengan pembayaran zakat fitrah ini dapat membantu orang-orang miskin bila mana mereka mendapat harta daripada zakat fitrah tersebut, maka sedikit sebanyak dapatlah memberikan rasa gembira kepada mereka apabila berhari raya nanti. Baik. Jadi zakat fitrah ni secara mudahnya adalah merupakan satu sedekah yang wajib. Sedekah yang wajib yang mesti dikeluarkan setelah mana daripada terbenamnya matahari hari terakhir bulan Ramadan. Sehinggalah imam mula naik ke mimbar untuk berkhutbah pada khutbah solat hari raya Aidul Adha. Ini adalah waktu yang wajib untuk seseorang itu membayar zakat fitrah. Adapun para ulama menyebutkan bahawa harus bagi seseorang itu untuk membayar zakat fitrah secara lebih awal. Di mana waktu yang harus itu ataupun waktu jawaz adalah bermula daripada awal Ramadan, masuk sahaja 1 Ramadan sehinggalah terbenamnya matahari 30 Ramadan, maka itu adalah
waktunya harus. Maka bila-bila masa sahaja untuk kita bayar zakat fitrah kita, maka ianya adalah dibenarkan oleh syarak. Itu adalah waktu yang harus. Maka apabila sahaja terbenamnya matahari sehinggalah solat Aidul Fitri, sehingga solat Aidul Fitri, maka itu adalah waktu yang wajib kita bayar, dan itu adalah waktu yang paling afdal. Tapi secara praktikalnya pada hari ini kita lihat bahawa yang terbaiknya adalah kita bayar sebelum daripada malam hari raya. Kita bayar awal, kerana dengan kita membayar awal maka fakir miskin akan menerima zakat fitrah kita, sedekah wajib kita itu lebih awal, dan mereka mampu untuk bersedia membuat persediaan bagi menyambut hari raya dan dapat memberikan rasa gembira di dalam hati mereka. Manakala ulama juga sebut waktu yang makruh, waktu yang makruh kita membayar zakat ini adalah selepas daripada sembahyang hari raya sehinggalah berakhirnya ataupun terbenamnya matahari pada hari raya tersebut. Itu adalah waktu yang makruh, dan waktunya haram adalah kita sengaja melewatkan pembayaran zakat fitrah selepas daripada hari raya. Maka itu adalah waktu yang haram. Kecuali sekiranya ada halangan-halangan tertentu, maka para ulama menyebut apa yang dibayar itu juga adalah masih lagi dikira sebagai zakat fitrah. Tetapi sekiranya lebih masa, maka zakat yang dibayar selepas daripada waktu yang haram itu, maka ianya dikira sebagai sedekah sahaja. Baik. Muslimin muslimat sidang penonton yang dikasihi lagi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Zakat fitrah ni dia berbeza daripada zakat harta. Kerana ia adalah merupakan suatu kewajipan ke atas individu-individu. Kewajipan yang bersifat perseorangan. Sedangkan zakat harta ni merupakan kewajipan kepada harta-harta yang dimiliki oleh seseorang. Ianya adalah merupakan satu kadar yang mesti dikeluarkan daripada harta. Manakala zakat fitrah ni adalah satu sedekah yang wajib yang mesti dibayar oleh setiap individu tanpa melihat kepada harta mereka. Oleh sebab itulah zakat fitrah ni dia tidak disyaratkan sebagaimana apa yang disyaratkan pada zakat harta, seperti nisab, haul dan sebagainya. Jadi dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi sebut, riwayat Ibn Umar radhiyallahu anhuma, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin atau sa'an min sya'irin wa 'ala al-'abdi wal hurri wal zakari wal unsa was saghiri wal kabiri minal muslimin. Yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah satu sa'. Satu sa' ni bermaksud satu gantang daripada kurma, ataupun satu sa', satu gantang daripada gandum. Wajib itu kepada hamba sahaya, kepada orang yang merdeka, kepada lelaki, kepada perempuan, kanak-kanak dan orang dewasa daripada kaum muslimin. Jadi jelas dalam hadis ini Nabi SAW sebut kanak-kanak dan orang dewasa. Ini menunjukkan bahawa zakat fitrah itu wajib bagi anak kecil. Diambil daripada harta dia bila baby ataupun anak kecil itu dia ada harta. Maka boleh ambil daripada harta. Ataupun seorang walinya ataupun penjaganya mengeluarkan daripada hartanya. Sebagaimana dalam persoalan zakat harta lah. Maka sekiranya ia tidak memiliki harta, maka zakat fitrah itu wajib dikeluarkan bagi orang yang memberikan nafkah kepadanya. Jadi orang yang menanggung nafkah anak kecil tersebut, maka dialah yang wajib membayar zakat. Baik, ini pandangan yang dipegang oleh para alim ulama. Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan yang telah bersidang pada tahun 2003, persidangan kali ke-60, telah membincangkan tentang zakat fitrah. Jadi muzakarah memutuskan bahawa zakat fitrah adalah wajib sekiranya cukup syarat wajib zakat fitrah. Jadi syarat-syarat tersebut, pertama sekali, yang wajib bayar zakat fitrah ni ialah individu yang mempunyai lebihan makanan dan hartanya
lebih daripada keperluan tanggungannya pada malam dan pagi hari raya. Jadi malam hari raya dia ada lebihan harta, maknanya cukup untuk dia makan, untuk minum, untuk keperluan dia cukup, untuk keperluan tanggungan dia pun cukup, anak isteri dia cukup, maka wajiblah dia membayar zakat. Begitu juga wajib kepada anak yang lahir sebelum matahari jatuh pada akhir bulan Ramadan. Jadi mana-mana baby yang baru lahir, anak yang baru lahir, sebelum matahari terbenam pada akhir Ramadan, 30 Ramadan tu keluar dah baby. Maka baby tersebut juga hidup selepas terbenam matahari, maka juga wajib dibayar zakat untuk anak tersebut yang baru lahir tadi. Ketiga, iaitu orang yang memeluk Islam. Orang yang masuk Islam sebelum terbenam matahari, 30 Ramadan dia masuk Islam. Maka zakat fitrah juga wajib ke atas dia. Sekiranya berkekalan Islam dia sehinggalah selepas terbenam matahari. Dan seseorang yang meninggal sebelum terbenam matahari akhir Ramadan, maknanya dia sempat satu juzuk daripada bulan Ramadan, dan sekiranya dia meninggal selepas daripada itu, maka dia juga mesti dibayar zakat fitrah bagi diri dia. Baik. Bilakah waktu membayar zakat fitrah? Bilakah waktu membayar zakat fitrah? Jadi secara umumnya saya telah sebutkan tadi, para ulama dia bahagikan waktu tu kepada 4 waktu, iaitu waktu wajib, waktu fadilah, waktu harus dan waktu karaha, dan satu lagi, itu 5 semua waktu haram. Waktu wajib sebagaimana yang disebut tadi, itu bila mana seseorang itu mendapati satu juzuk daripada akhir Ramadan dan satu juzuk daripada satu Syawal, maka itu adalah waktu yang wajib. Dan waktu fadilah pada hari raya, pada hari raya sebelum daripada solat Aidul Fitri. Dan waktu harus bermula daripada 1 Ramadan sehinggalah 30 Ramadan. Waktu yang makruh iaitu membayar selepas daripada solat hari raya sehinggalah terbenam matahari, melainkan bagi mereka yang ada masyaqqah lah, ada masyaqqah tertentu, maka tidaklah jadi makruh kepada diri dia untuk bayar pada waktu tersebut. Dan waktu yang haram iaitu melewatkan bayaran zakat fitrah selepas daripada satu Syawal. Itu waktu untuk kita membayar zakat fitrah. Baik. Jadi di mana zakat fitrah perlu dibayar? Jadi muslimin muslimat yang dikasihi lagi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zakat fitrah wajib dibayar berdasarkan kepada di mana seseorang itu berada ketika masuknya waktu wajib untuk zakat fitrah. Itu bermula pada malam hari raya, dia berada di mana, maka di situlah tempat dia wajib bayar zakat fitrah. Tapi sekarang ni alhamdulillah sudah banyak cara pembayaran zakat fitrah, di mana di masjid-masjid pun sudah ada amir-amir yang telah dilantik oleh pihak kerajaan, maka kita boleh berjumpa dengan amir tersebut, ataupun kita boleh membayar zakat fitrah secara online. Kita boleh buka laman web Majlis Agama negeri masing-masing, dan kita boleh bayar melalui atas talian, dan ini adalah merupakan satu kemudahan kepada umat Islam untuk membayar zakat. Maka sebaik-baiknya kita bayar zakat lebih awal, iaitu dalam bulan Ramadan, kerana dikhawatiri berlaku masalah-masalah pembayaran kalau kita lewatkan sehingga malam hari raya ataupun selepas daripada solat hari raya. Baik, muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kadar zakat fitrah? Kadar zakat fitrah. Jadi kadar zakat fitrah sebagaimana yang disebutkan tadi adalah satu gantang daripada makanan ruji umat Islam. Sekiranya kita melihat kepada hadis yang telah disebutkan tadi, Rasulullah menyebut satu gantang daripada gandum. Itu adalah merupakan makanan ruji pada zaman Nabi SAW. Adapun kita ni orang Malaysia, maka orang Malaysia ni dia makan beras, maka satu gantang daripada beras lah. Jadi satu gantang itu
kadarnya adalah bersamaan 2,6 kilogram ataupun 2,7 kilogram. Ini dalam mazhab kita, mazhab Asy-Syafi'i, dan ini telah dinyatakan oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitabnya Fiqhul Islami wa Adillatuh. Dan para ulama kontemporari dan begitu juga satu mazhab di dalam mazhab yang muktabar, iaitu mazhab Hanafi, telah mengeluarkan fatwa bahawa sesungguhnya kita boleh membayar zakat ini dengan nilai kadar makanan tersebut. Maka oleh kerana itu kita tengok pada hari ini boleh dikatakan majoriti umat Islam membayar dengan nilai makanan yang telah diwajibkan zakat kepadanya. Maka nilai 2,6 ataupun 7 kilogram ini sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Majlis Agama dan Adat Istiadat Melayu Kelantan pihak MAIK adalah bersamaan dengan RM7. RM7. Ini adalah kadar yang paling rendah. Bukan kata kita ni kena bayar RM7, tak boleh bayar lebih. Kita ada beberapa pilihan. Sama ada kita bayar dengan harga beras yang standard dimakan oleh orang kita, iaitu RM7 untuk harga bagi segantang beras, ataupun ada beras yang lebih baik grade dia, lebih tinggi grade dia, iaitu sebanyak RM14 untuk satu kepala, dan yang lebih lagi beras grade yang lagi tinggi iaitu RM21. Jadi kita ada 3 pilihan. Sama ada kita nak bayar RM7, kita nak bayar RM14 bagi satu kepala, ataupun RM21. Maka terpulanglah, kalau kita nak pahala yang lebih banyak, maka kita bayar kadar yang paling mahal sekali, itu RM21. Kalau kita ada 5 kepala termasuk diri kita, maka bayarlah lebih kurang RM105 untuk 5 kepala. Kalau RM7, 7 kali 5, RM35. Ini adalah kadar zakat fitrah yang wajib kita bayarlah. Baik. Dalam keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan kali ke-57 yang bersidang pada tahun 2003 juga menyatakan kadar RM7 ini adalah berdasarkan zakat fitrah bagi negeri-negeri di semenanjung Malaysia yang melihat kepada harga setempat yang telah ditetapkan oleh pihak Bernas bagi setiap beras super tempatan grade A mengikut timbangan satu gantang Baghdad bersamaan 2,6 kilogram. Jadi yang kita bayar RM7 ini adalah berdasarkan harga beras tempatan kita. Harga beras tempatan kita telah dikeluarkan oleh pihak Bernas. Manakala harga zakat fitrah bagi negeri-negeri Sabah dan Sarawak adalah berdasarkan harga setempat yang ditetapkan oleh Bernas, iaitu masing-masing bagi beras mengikut satu timbangan Baghdad bersamaan 2,7 kilogram. Jadi tidak ada suatu perbezaan yang besar lah. Maknanya lebih kurang 2,6 kilogram ataupun 2,7 kilogram. Jadi kalau orang nak bayar zakat dengan beras, boleh ke tak? Jawapan dia, boleh, kerana itu adalah asal kepada pembayaran zakat. Cuma suka diingatkan di sini bahawa zakat fitrah ini adalah suatu ibadat yang berkait dengan pihak kerajaan. Maka apabila kerajaan telah menetapkan kepada kita untuk kita bayar kepada pihak yang telah ditetapkan, yang dimaksudkan di sini adalah pihak MAIK lah, maka kita bayarlah kepada pihak MAIK dan amil-amil yang telah dilantik oleh pihak MAIK, yang telah dilantik oleh yang di-Pertuan Sultan Negeri Kelantan, di mana pihak tersebut adalah pihak yang berwajib, yang telah dilantik menjadi amil untuk mengutip zakat-zakat yang dibayar oleh umat Islam. Baik. Jadi muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan tadi bahawa ibadat zakat ini adalah merupakan suatu ibadat yang bertujuan untuk menyucikan hati kita dan menyucikan harta kita. Dua-dua bentuk penyucian ini ataupun yang kita panggil sebagai tazkiyah adalah merupakan satu perkara yang sangat-sangat diperlukan oleh kita. Dan jikalau kita melihat di dalam Islam itu sendiri, Nabi SAW diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa agama Islam ini adalah untuk menyucikan manusia.
Kita bertuah kerana kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah merupakan umat akhir zaman, dan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita adalah merupakan ibadah yang cukup-cukup mudah. Sekiranya kita nak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, maka antara perkara yang kita mesti buat adalah kita ikut sahaja apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya kita hidup di bawah payung syariat, maka kita akan mendapat keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita insya-Allah dapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya adalah merupakan satu perkara yang bersifat keuntungan untuk diri kita. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan sesuatu daripada kita, tapi kitalah yang memerlukan Allah Subhanahu wa taala dan segala syariat yang Allah taala tetapkan kepada kita, sama ada ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah solat, semuanya adalah memberikan keuntungan kepada kita, sama ada keuntungan itu dalam bentuk rohani ataupun di dalam bentuk jasmani. Sebagaimana yang disebutkan tadi, ibadah zakat ini banyak hikmahnya, maka sekiranya kita menyelami ruh ibadat zakat ini, maka kita akan dapat menjadi seorang muslim yang baik, seorang muslim yang meninggalkan perkara-perkara yang haram, kerana harta kita sendiri pun kita sanggup berikan kepada orang lain. Maka kita tidak akan rasa maknanya kita harta-harta yang haram sudah tentu sekali kita tidak akan sentuh, kerana kita tidak mahu campur harta kita ni dengan perkara-perkara yang syubhat, perkara-perkara yang tidak elok, kerana kita sendiri bayar zakat untuk menyucikan harta kita. Jadi setakat itu sahajalah daripada saya. Moga-moga apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah taala terima segala ibadah kita di dalam bulan Ramadan al-Mubarak dan menerima ibadah zakat kita insya-Allah. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.